Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ni dapat lagi kita meneruskan perkongsian kita dan juga tazkirah maghrib kita. Alhamdulillah, dengan tetamu yang memberkati kita juga kehadirannya, insya-Allah. Tajuk yang saya nak bagi tahu pada malam ni adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam urusan dunia. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam urusan dunia. Sebelum kita pergi kepada apa dia sunnah tu, saya nak terjemahkan dulu. Yang pertama, apa itu sunnah? Yang kedua, apa itu dunia? Dua je. Yang pertama, apa itu sunnah? Bila kita sebut sunnah, biasanya perselisihan ulama berkenaan dengan sunnah ni kita akan bahagikan kepada tiga. Yang pertama, ulama fiqh. Ulama fiqh bila dia sebut sunnah ni biasanya difahami perkataannya bahasa Malaysia sebut sunat. Cara ejaan dia sama je. Sebenarnya kalau kita eja kuat Arab sama je, sunnah dengan sunat ni sama je. Jadi kalau kita berbincang dengan ulama fiqh, memang ulama fiqh akan faham sunnah ni maksudnya sunat, ataupun perkataan lain dia sebut mandub ataupun mustahab. Walaupun ada perbezaan sikit di sisi ulama fiqh ni tentang darjat-darjat sunnah mustahab dengan mandub ni. Tapi secara umumnya sunnah ni adalah apa yang dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tu di sisi ulama fiqh. Kalau di sisi ulama usul fiqh, dia kata sunnah ni adalah apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selain daripada Al-Quran. Selain dari Quran dipanggil sunnah. Jadi tak kira lah benda tu benda yang sunat ke ataupun benda yang wajib. Kalau datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi benda tu wajib juga. Contohnya kaifiat ataupun syarat-syarat solat. Dia berkaitan dengan urusan-urusan solat yang wajib pun boleh jadi. Tapi tetap dinamakan sunnah. Dinamakan sunnah. Okey, itu di sisi ulama fiqh. Yang ketiga, penggunaan istilah sunnah di sisi para sahabat. Bila sahabat sebut as-sunnatu kadza ataupun sunnahnya begini, sunnahnya begini, sunnahnya begini. Maksud sunnahnya yang difahami oleh para sahabat ni adalah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di zaman Nabi. Tu tiga secara ringkas. Jadi hari ni bila kita sebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia, yang kita maksudkan adalah yang ketiga. Bukan yang pertama, bukan yang kedua. Yang ketiga, kita masukkan yang ketiga, iaitu apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di zaman dia. Yang kedua, kita nak terjemahkan perkataan dunia. Apa maksud dunia? Adakah kita ni memisahkan antara dunia dan akhirat? Sedangkan agama Islam ni adalah agama yang menyeluruh, menyeliputi aspek dunia dan juga akhirat. Jawapan dia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Bila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebut macam ni, menunjukkan kata ada urusan dinamakan urusan dunia dan ada urusan dinamakan urusan akhirat. Jadi dunia ni, apa maksud dunia ni yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Terjemahan kepada dunia ni adalah apa yang dibuat oleh manusia biasa dan dia bukan ibadat semata-mata. Dia dibuat oleh manusia biasa, dia bukan ibadat semata-mata. Apa maksud dibuat oleh manusia biasa? Maksudnya, kalau dia bukan beragama pun, walaupun dia bukan Islam, dia agama Kristian ke, ataupun dia tak ada agama langsung, dia tetap akan buat juga benda tu. Contohnya macam makan, pakaian, ni semua benda yang kalau dia tak ada agama pun dia akan buat. Itu satu. Lepas tu yang kedua, dia bukan agama, bukan urusan agama semata-mata, bukan urusan ibadat semata-mata. Apa maksud bukan urusan ibadat semata-mata? Maksudnya kita kalau buat benda tu, niat dia hanya semata-mata ibadat sahaja. Bukan macam tu. Contohnya kalau sujud ataupun rukuk. Rukuk ataupun sujud. Sujud ni, kalau kita nampak ada orang tu sujud di pokok, tak ada orang kata macam, mungkin budaya kot. Tak ada orang kata. Sebab sujud ni adalah urusan ibadat semata-mata. Dia tidak difahami benda lain selain daripada ibadat. Tapi kalau sedekah, dia boleh jadi ibadat, boleh jadi budaya juga. Boleh jadi budaya. Jadi kalau dunia ni, urusan dunia yang kita maksudkan kat sini ni, benda yang memang
Kalau tidak ada agama pun orang buat. Walaupun dia bukan, dan dia boleh jadi bukan ibadat semata-mata lah. Dia bukan ibadat semata-mata. Maksud bukan ibadat semata-mata ni apa? Dia bukan niat tu, kalau ada orang buat tu dia boleh jadi ada niat lain. Tu maksud ibadat. Bukan ibadat semata-mata. Dalam bahasa Arab dia senang. Dalam bahasa Arab dia bukan ibadat mahdah. Dalam bahasa Arab dia mahdah. Mahdah maksudnya bukan ibadat semata-mata ataupun purely bukan ibadat. Itu tajuk. Tajuk. Jadi urusan apa yang kita nak cerita sikit pada malam ni, ada beberapa urusan lah yang kita nak cerita tentang urusan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita nak sebut paling mudah nak sebut adalah pakaian. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita nak sebut tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita nak sebut tentang harta. Harta ni secara umum. Harta secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama makanan. Bila kita sebut makan, adakah makanan ni satu ibadat? Makan ni kira ibadat tak? Makan kira ibadat ke tak ibadat? Tadi kita dah terjemahkan kan tajuk tadi. Makan ni kalau manusia tak ada agama makan tak? Makan juga. Jadi kalau Rasulullah makan, makan juga, sama juga. Tapi kalau makannya Rasulullah tu ibadat tak? Jawapannya kalau standard lah, jawapan standard orang kata kalau makan berniat ikut Rasulullah barulah jadi ibadat, ataupun makan niat kerana Allah Taala jadilah ibadat kan. Tapi bergantung kepada niat. Ataupun benda-benda yang kita tidak makan. Biasanya tidak makan meninggalkan sesuatu ni yang biasanya niat lebih berniat. Kita tidak makan daging sekian-sekian ataupun tidak minum minuman sekian-sekian. Itu ada niat. Biasanya orang tidak makan ni ada niat. Kalau orang makan biasanya sebab dia lapar lah. Tapi kalau orang tidak makan biasanya ada sebab. Sama ada dia sebab dia nak diet ataupun sebab dia ada urusan agama. Macam mana makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah makanan Rasulullah selain daripada puasa? Puasa ni tidak makan lah selain daripada puasa. Adakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sesuatu makanan? Jawapannya tak ada. Sebenarnya tak ada pun. Tak ada Rasulullah tak menetapkan makanan pun. Tidaklah ada kata kita kata kedai makanan sunnah. Kita pun masuk tengok, makanan sunnah yang dimaksudkan apa? Kurma, kismis, dia bersama standard kurma, kismis. Macam tu kan maksud bermakanan. Sedangkan kalau bulan Ramadan nanti kita akan jumpa dekat-dekat nak Ramadan ni kan. Kita kata mari kita buka puasa dengan sunnahnya buka puasa dengan kurma dulu, lepas tu baru makan nasi. Kita cakap betul ke sunnah macam tu kan? Betul ke sunnah macam tu? Adakah Nabi dia makan lepas kurma dia makan nasi pula? Ataupun adakah ada makanan lain tak selain daripada kurma pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu? Lepas Rasulullah makan kurma dia ada balun makanan lain pula? Ataupun kita sebut makanan berat dan makanan ringan ke? Jawapannya tak ada, itu je lah. Jadi penduduk Madinah memang terkenal dengan kurma. Dan kurma ni sampai masuk dalam hadis zakat fitrah sebagai salah satu daripada makanan ruji. Penduduk Madinah memang terkenal dengan kurma. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke salah seorang rumah sahabat dia jamu kurma je. Kalau kita macam pelik lah kan. Kita kalau orang pergi balik umrah ke haji ke, kita pergi rumah dia akan jamu kurma seorang sebiji, seorang 2 biji kan. Ataupun seorang 3 biji. Kalau saya pergi ke rumah Arab, dia akan jamu seorang sepinggan. Kita, bersungguh lah, memang bersungguh. Dia jamu seorang sepinggan kurma. Kita macam, biar betul kan. Tapi memang makanan tu macam makan nasi lah. Senang cerita macam makan nasi lah. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mulakan buka puasa dengan kurma, ungkapan tu keluar di Madinah, yang difahami oleh penduduk Madinah adalah makan dengan makanan yang paling asas yang ada di situ. Makanan yang paling asas yang ada di situ. Bukan maksudnya makan ringan dulu, sekejap lagi baru balun berat. Bukan. Lepas solat nanti kita makan balik. Tak ada sunnah tu. Tidak ada sunnah macam tu. Bukan. Bukan ada macam, yang pertama kita marratun, betul marratain ini, betul moreh. Tak ada. Itulah makanannya. Itulah dia makanan. Bahkan hadis yang terkenal, yang bukan bulan Ramadan sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau datang makan malam, idza hadaratil asya wal isya, kalau datang waktu makan malam dan juga waktu isya, maka dahulukan dengan makan malam. Mulakan dengan makan malam. Hadis yang terkenal. Kalau datangnya waktu isya dalam keadaan makan malam tu pun datang juga, maka dahulukan makan malam dulu. Jadi makan malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan tu, itulah dia. Itulah satulah makan malam tu. Kalau ikut sunnahnya, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya makan sebelum maghrib. Biasanya sebelum maghrib. Kalau kata makanan tu lambat siap ataupun lambat dihidangkan, selepas maghrib.
Tapi kalau dah masuk Isyak, barulah siap dihidangkan, maksudnya lambat sangat lah. Tu kita boleh faham macam tu. Sebab biasanya Rasulullah SAW makan sebelum maghrib. Kalau kata makanan tu lambat siap, dia akan dihidangkan selepas maghrib. Tapi kalau kata dah azan Isyak baru nak dihidangkan, maksudnya lambat sangatlah. Memang mengganggu sungguh solat tu. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, kalau datangnya waktu Isyak dan juga makan malam, maka dahulukan makan malam. Tu hadis yang terkenal. Ada hadis yang lebih umum daripada tu. Dalam Sahih Muslim ada hadis yang lebih umum daripada tu. Kisahnya dalam Sahih Muslim tu ada seorang sahabat, dia datang bertanya soalan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tanya tentang soalan-soalan lah. Tapi ada jawapan daripada Ummul Mukminin tu tidak disukai oleh dia. Dia tak sukalah dengar jawapan tu, dia tak seronok. Macam kena kat dia, jawapan tu kena kat dia, terkena batang hidung. Jadi dia tak seronok. Dia pun bangun. Dia pun bangun nak balik. Sedangkan Aisyah dah hidangkan makanan. Dia kata duduk, makan. Lepas tu nak gimana? Sebenarnya dia terasa dengan jawapan Aisyah tadi tu. Dalam Sahih Muslim ada. Lalu dia kata saya nak pergi solat. Dia tak nak pergi solat. Lalu Aisyah pun kata, aku mendengar Rasulullah SAW kata, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada solat bila ada makanan. Jadi kalau solat pun ditangguhkan dengan adanya makanan, apatah lagi kuliah maghrib. Tadi makan dulu kan. Kuliah maghrib. Jadi macam tu. Nampak? Jadi sunnah Rasulullah tu bukanlah makan sikit atau banyak. Itu adalah makanan asasi yang ada. Kurma tu adalah makanan asasi yang ada. Hadis lain, ketika seorang sahabat daripada Ansar datang membawa anaknya untuk ditahnik oleh Nabi. Tahnik ni apa? Tahnik ni meletakkan kurma tu di hanak, di bahagian lelangit anak bayi ni lah. Kita biasa buat urusan tahnik kan. Orang panggil belah mulut. Ketika yang sahabat yang bawa tu orang Ansar, Rasulullah bagi dia makan satu kurma. Biasanya kita bagi kurma ni sikit je, kita bagi dia rasa je kan. Dalam riwayat disebutkan habis satu kurma, dimakan oleh bayi tu. Jadi Rasulullah kata, Masya Allah, orang Ansar ni memang suka kurma, dia kecil lagi. Tak tahulah dia periwayat hadis tu saja cerita nak bagi mubalaghah kan. Maksud habis sebiji ke ataupun maksudnya habis yang di tangan kan. Cuma nak kata memang orang Ansar makanan rujinya adalah kurma. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis tadi bukan maksudnya makan ringan dulu kemudian makan berat, tapi itulah makanan yang paling asas. Dalam hadis yang lain lagi Rasulullah SAW sebut, rumah yang tiada kurma dia adalah rumah orang miskin. Bukan maksudnya sebab hari ni ada orang faham hadis tu dan tak salah pun kalau dia faham macam tu. Dia kata rumah kita ni kena simpan sebalang kurma, kalau tak kita ni miskin. Sebab dia faham hadis tu secara harfiah ataupun literal macam tu. Tak salah pun kalau nak faham macam tu. Tapi kalau kata tengok konteks pada zaman Rasulullah SAW, Madinah ni adalah tempat penanaman kurma. Orang bayar zakat menggunakan kurma. Kalau ada orang rumah tak ada kurma, maksudnya miskin sangat lah tu. Sebab kalau kita bayar macam di Malaysia ni, apa pokok yang selalu senang jumpa macam dulu bolehlah kata kalau kat Terengganu tu, pokok kelapa kan. Pokok kelapa ni ada. Kat mana-mana pun ada pokok kelapa. Tiba-tiba dia ni tak ada buah kelapa sebiji pun kat rumah dia. Macam tu lah seolah-olahnya. Jadi bila Nabi maksudkan rumah yang tiada kurma ni rumah orang miskin. Bukan maksudnya kita kena simpan kurma. Tapi kalau dia nak simpan kurma untuk mengambil maksud hadis tu tak ada masalah. Boleh buat. Cuma itulah yang pertama. Iaitu adakah ada makanan khusus yang dinamakan oleh Rasulullah SAW? Jawapannya tak ada. Bila Rasulullah dihidangkan dengan daging kambing, Rasulullah suka memilih bahagian apa? Kau tak tahu, makannya lah, orang hidang makanlah. Rasulullah suka makan bahagian, kita terjemah kaki senang kan. Sebenarnya bahagian bahu. Dia sebenarnya tepatnya bahu lah. Tepatnya bahu, tapi sebab kambing ni dia semua kaki. Kalau kita tangan adalah bahu kan. Dia di bahagian lengan lah kita kata. Tak tahulah kambing lengan dia kat mana kan. Tapi itu bahu dia kalau ikut. Kalau tengok bentuk kaki tu, yang belah atas tu. Belah atas tu, macam tai lah lebih kurang. Kalau ayam tu, bahagian tai. Tai tu, tai. Dia bukan tai ke tai? Tai lah. Bahagian tai kalau ayam. Tapi ni kalau kambing. Kenapa Rasulullah pilih bahagian tu? Kenapa Rasulullah pilih bahagian tu? Sebab dia lembut. Senang makan. Kalau bahagian lain mungkin kerah kan. Ataupun disebab dia tak ada tulang. Dan Rasulullah tak suka memecah-pecahkan tulang. Jadi Rasulullah pilih makanan bahagian tu. Jadi soalan dia, adakah Rasulullah suka makan kambing? Hadisnya disebutkan ketika dihidangkan daging kambing, Rasulullah suka pilih bahagian bahu.
Jadi adakah jawapan dia, adakah soalan dia, Rasulullah suka makan kambing? Jawapannya tak tepat lah kalau kita kata macam tu. Bukan Rasulullah suka makan kambing. Maksudnya kalau kita pergi mana-mana restoran, kan kalau orang jamu nasi Arab, kita kena order kambing lah, tak boleh order ayam sebab kambing sunnahnya. Tak, Rasulullah dihidangkan. Benda yang dihidangkan dia makanlah apa yang ada kan. Dalam hadis yang tadi hadis dihidangkan, kalau hadis yang diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh isteri-isteri Rasulullah menunjukkan Rasulullah tak makan daging pun dalam sebulan, mungkin sekali saja makan daging. Maksudnya kalau kita nak ikut sunnah yang betul, bukanlah makan daging hari-hari. Lepas tu dia salahkan sunnah. Dia kata macam mana boleh ada darah tinggi pula, sedangkan sunnah Rasulullah makan daging kambing. Macam mana boleh kena darah tinggi? Macam mana boleh kena gout pula? Sedangkan ini sunnah Nabi. Tengok juga sunnah Nabi itu, adakah Nabi sendiri yang pergi cari kambing ataupun itulah yang dihidangkan. Dan dalam isteri Nabi radhiyallahu anhum ajma'in cerita Rasulullah ni kadang-kadang makan daging sebulan sekali saja. Sebulan sekali saja. Dan hadis yang qauli, hadis perkataan Nabi, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya. Bagus soalan tu. Nanti siap. Jadi dalam hadis yang terkenal tu, hadis qauli, dia kata cukuplah luqmah ataupun luqmatain. Luqmatain ni maksudnya cukuplah sesuap dua yang menegakkan tulang belakang kamu. Yang menegakkan tulang belakang kamu. Maksudnya apa? Makan tu biar boleh berjalan lah. Biar boleh berjalan tegak. Taklah terbungkuk-bungkuk sebab lapar. Makan tu biarlah boleh berjalan dengan tegak. Bukan makan sampai tak boleh tegak dah, bersandar. Tak kena langsung kan. Rasulullah kata cukuplah sekali dua suapan yang boleh menegakkan tulang belakang kamu. Yakfika luqmatun aw luqmatain. Cukuplah satu ataupun dua luqmah ataupun suapan yang boleh menegakkan tulang belakang kamu. Jadi soalan dia apa? Jadi kalau tak makan daging sebulan sekali je, makanan dia apa? Sebenarnya makanan ruji penduduk Madinah dan juga orang Arab secara umumnya adalah apa? Adalah roti. Roti tu makanan ruji. Pada satu hari Rasulullah balik ke rumah, dia tanya, roti ada? Roti memang ada. Setiap hari kena uli. Sebab zaman dulu ni bukan macam zaman sekarang ni, dia ada peti sejuk. Jadi setiap hari kena uli. Memang Arab sampai sekarang pun dia masih uli setiap hari. Roti ni dia tak sedap kalau kita makan yang panaskan balik, tak sedap, dia akan keras. Tak tahulah dia letak pengawet jadi tak keras lah kot. Tapi kalau roti Arab ni memang tak boleh. Lama sikit dia jadi batu. Dia bakar setiap hari. Arab memang macam tu. Hadis yang terkenal kan, ada Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan tangannya masih lagi berlumuran dengan tepung, sebab dia tengah menguli tepung. Memang kerja perempuan. Orang perempuan ni hari-hari dia akan menguli buat roti. Hari-hari kerjanya. Jadi roti memang ada. Cuma roti tu cicah apa? Soalan dia. Roti tu cicah apa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada isteri dia, di rumah ada apa yang kita boleh cicah dengan roti ni? Jadi isteri dia kata, tak ada apa melainkan cuka. Lepas tu Rasulullah kata apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi ada orang memahami literal hadis tu dengan kata cuka adalah sebaik-baik lauk. Jadi dia simpan cuka di rumah. Macam tadi juga. Dia simpan kurma di rumah. Sedangkan konteks hadis tu, macam kalau kita sekarang lah, ada nasi, lauk tak ada apa? Ada kicap. Kicap pun sedap, memang sedap pun. Dari segi literal memang sedap. Makan roti, buku cuka sikit memang sedap. Sebab dia ada rasa lah. Kalau tak ada rasa. Tapi adakah itulah makanan harian Rasulullah? Tak tepat lah. Sebab sekali tu Rasulullah ucapkan. Bukan kata setiap hari Rasulullah tanya kepada isteri dia, cuka mana? Buku cuka sikit. Bukan setiap hari. Tapi bila ditanya, di rumah ada apa? Dia kata tak ada apa selain cuka. Jadi, ni'matul idam. Hadha. Dia kata sebaik-baik lauk adalah cuka. Bukan maksudnya Rasulullah suka cuka. Sama juga macam tadi. Bukan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing di bahagian bahu tu setiap hari pergi cari. Tengah hari je hilang kan. Di mana? Restoran apa? Restoran Hadramaut kan. Rupanya cari daging kambing bahagian bahu. Bukan macam tu. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab makanan, saya tutup satu dengan, saya itu dah cerita dah. Hadis ni waktu bulan Ramadan ke apa cerita. Iaitu pada satu hari Rasulullah keluar dari rumah dia. Asalnya hadis tu yang ceritakan Abu Bakar. Abu Bakar, Umar yang cerita. Umar cerita hadis tu dalam Sahih Muslim. Dia keluar dari rumah dia sebab dia lapar. Di rumah tak ada makanan.
Dia pun jalan kaki lah. Jalan. Di waktu tengah hari. Biasanya tengah hari ni Arab tidur. Kita tengah hari kerja. Sambil tidur je. Kerja lah. Kerja tengah hari kan. Kerja lah. Umar ni jalan lah sebab lapar. Tak boleh tidur lah lapar. Kita jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun rupanya berjalan sebab rumah dia tak ada makanan. Lapar, dia berjalan-jalan lah. Bagi dia hilang lapar, dia jalan-jalan. Tu dia kata, "Meh lah, kita dulu jalan sama lah." Jalan-jalan jumpa dengan Rasulullah SAW. Rupanya sama je. Tiga-tiga orang keluar sebab lapar. Lapar lah, tiga-tiga orang lapar. Lepas dah jumpa tiga-tiga, Rasulullah kata, "Meh lah, kita pergi ke seorang sahabat Ansar ni." Rasulullah tahu dia ni memang orang kaya lah, orang senang. Mari kita pergi rumah dia. Pergilah ke rumah dia. Dia tak ada. Isteri dia ada. Isteri dia kata, "Duduk dulu. Duduk di luar ni." Macam pangkin tu, duduk dulu kat luar. Duduk kat luar. Baliklah sahabat Ansar tu. Rumah dia memang dalam kebun kurma. Rumah sahabat Ansar tu memang dalam kebun kurma. Dia nampak Rasulullah dan juga dua orang yang paling mulia atas muka bumi ni. Dia terus pergi kat satu pokok kurma dia. Macam on the way lah. Sambil jalan tu, dia pergi kat pokok kurma dia. Dia cantas satu tandan. Dan dia letak depan Rasulullah. "Rasulullah, makan dulu. Sementara saya masak." Satu tandan Kalau tadi saya kata satu pinggan Ni satu tandan. Boleh bayang tak tandan kurma? Tak boleh bayang Dia macam pokok kelapa sawit tu. Pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit. Sebab tu pokok kelapa sawit dia panggil apa bahasa Arab? Pokok kelapa sawit dia panggil apa bahasa Arab? Sama pokok kurma juga. Kalau Arab dengar dia pelik. Kenapa perkataan sama? Memang sama, perkataan yang sama. Dia tak ada nama lain. Dalam bahasa Inggeris sebut palm. P-A-L-M. Palm. Palma. Palma. Itulah bahasa Arab dia. Jadi, dia letak di depan Rasulullah SAW satu tandan. Rasulullah makan dengan Abu Bakar dengan Umar. Manakala Arab tu pergi sembelih kambing. Dia sembelih kambing seekor. Sembelih kambing seekor, masak. Seekor masak. Dan hidang di depan Rasulullah SAW. Makanlah mereka berempat. Seekor kambing. Kecil lah kot. Tak tahulah tak cerita habis tak habis. Cuma selepas daripada selesai hidangan, Rasulullah SAW pun kata dengan baca ayat Quran yang terkenal, iaitu thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat kelak. Tidaklah kamu dikeluarkan dari rumah-rumah kalian melainkan kerana lapar, dan sekarang kamu pulang ke rumah-rumah dalam keadaan kenyang. Sesungguhnya kamu pasti akan ditanya tentang nikmat ini. Jadi maksudnya sunnah Rasulullah SAW memang biasa je berlapar tu. Cuma kadang-kadang dia pergilah ziarah rumah sahabat-sahabat yang dia tahu mampu untuk ada makanan siang hari ni, pergi ke rumah dia dan makan. Dan setiap kali dapat makanan yang kenyang je, Rasulullah terus akan mengingatkan tentang akhirat. Semua benda yang kita makan ni semua akan ditanya. Macam saya makan 2 kali makan malam. Sebab apa? Sebab kat rumah makan, sini makan. 2 kali. Dua-dua akan kena tanya lah. Berat sikit lah kena tanya. Kalau orang kena tanya sekali, saya kena tanya 2 kali. Tapi yang pastinya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidak akan berganjak 2 kaki anak Adam, melainkan akan ditanya. Kan? Semua akan ditanya. Itulah sunnah Rasulullah dalam pemakanan. Yang tepatnya, istilah dia apa? Sunnah sallallahu alaihi wasallam dalam pemakanan, bukan dalam makanan. Sebab tidak ada makanan namanya makanan sunnah secara spesifik. Melainkan dalam bulan Ramadan ataupun ketika berpuasa ibadah, dia ada sebut. Buka puasa ni dulukan dengan kurma. Selain daripada itu tak ada. Kata hari Jumaat ke kita makan sekian-sekian, ataupun makan tengah hari makan sekian-sekian, tak ada. Habis. Sekarang pergi kepada pakaian pula. Tadi cerita tentang makanan. Jadi sunnah Rasulullah tentang pemakanan, apa dia punya kesimpulan dia? Jawapan dia, Rasulullah SAW ni dia makan apa yang paling mudah ada di zaman dia, seperti kurma. Yang paling mudah ada di zaman dia. Dia tak cari makanan pelik-pelik. Dan dia makan apa sahaja yang dihidangkan kepada dia. Contoh dia macam daging kambing tadi. Sebab tu kisah Rasulullah diracun. Macam mana Rasulullah diracun oleh orang Yahudi tu? Orang Yahudi tu tahu Rasulullah suka makan di bahagian bahu tu, jadi dia racun letak lebih sikit dekat bahagian bahu tu supaya Rasulullah SAW terkena racun tu. Dan memang kena pun. Racun daripada Yahudi tu. Ada sahabat yang meninggal dunia sebab makan. Dia dah makan dulu. Dia tak ada macam upacara. Macam sebelum makan, okey tunggu dulu Rasulullah start dulu. Tak ada. Tidak ada upacara dalam pemakanan. Tak ada macam ritual sebelum makan. Tak ada macam, okey sabar, kita sama-sama dulu. Macam Kristian kan, pegang tangan, thank you for benda tu. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Bismillah, ya ghulam samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai ghulam,
Baca bismillah, makan. Makan apa yang dekat, makan dengan tangan kanan. Okey. Jadi sunnah Rasulullah dalam pemakanan, dia makan apa yang dihidangkan kepada dia. Kecuali kalau dia tak suka lah. Kalau dia tak suka, dia tak makan. Tanpa cakap apa-apa. Contohnya macam daging dhab. Terkenal juga hadis tu. Hadis dhab kan. Daging biawak. Biawak padang pasir. Sahabat tu masak, Rasulullah tak makan. Dah hidang dah. Tapi tak makan dan tak mengaibkan makanan. Tidak mengaibkan apa-apa makanan. Dia ada sebut apa-apa tak? Ada dalam riwayat ada sebut. Rasulullah kata aku tidak menemui makanan ini di tempat aku. Tu kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia tak suka, dia tak makan je lah. Dia tak mengaibkan makanan. Dia tak kata macam, wish geli makanan pelik. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap, aku tak biasa jumpa. Tu je. Dan yang terakhir, dia makan sikit. Dia makan sikit. Rasulullah ni makan sikit. Okey, yang kedua pula, bab pakaian. Bab pakaian. Yang pertama. Apakah, tadi dah sebut tadi, tentang makanan, start dengan kurma kan. Kalau pakaian pula, apakah pakaian yang paling asas, ataupun paling asasi masyarakat ketika itu? Adakah jubah? Jeng-jeng kan? Adakah jubah? Sebab ustaz ke jubah? Kan? Asal ustaz jubah, asal sunnah jubah kan? Asal sunnah je jubah. Dalam istilah Arab, dia ada satu istilah nama dia hullah. Hullah. Hullah ni adalah dalam bahasa Malaysia sebut sepersalinan pakaian. Tak tahulah kita faham tak bahasa-bahasa istana ni. Kalau dekat istana, kalau kita pergi ke istana kemudian Sultan menghadiahkan sepersalinan pakaian. Apa maksud sepersalinan pakaian tu? Dia bagi one suit. Apa maksud one suit? Ada baju dengan seluar. Jadi hullah ni samalah konsep dia. Dia adalah sepersalinan pakaian. Masyarakat Arab di Mekah, belum Madinah, di Mekah sebab Rasulullah dia orang Mekah, dia lahir di Mekah, membesar di Mekah, dia hijrah saja ke Madinah ketika berumur berapa hijrah ke Mekah, ke Madinah? 50 baru hijrah, maksudnya 50 tahun duduk di Mekah tu beramal dengan cara orang Mekah lah pakaian. Jadi Rasulullah pakai pakaian Mekah. Jadi pakaian Mekah ni yang terkenal adalah hullah di luar baju. Di dalamnya ada baju, di luarnya memakai hullah. Hullah ni apa? Hullah ni adalah pakaian ihram, senang faham. Hullah ni pakaian ihram. Sebab apa pakaian ihram tu dinamakan hullah? Sebab dia ada dua kain. Satu kain yang menutup atas, satu kain yang menutup bawah. Jadi kain yang bawah tu dipanggil izar, kain yang di atas tu dipanggil ridak. Jadi ridak ni bukan letak di atas bahu tu. Ridak ni apa saja kain yang pakai di atas dipanggil ridak. Yang senang faham, pakaian ihram lah. Pakaian ihram tu dinamakan hullah, sepersalinan pakaian. Orang Mekah yang mampu, dia akan ada baju lain dekat dalam. Dekat dalam dia akan pakai baju dan seluar. Ada seluar zaman Rasulullah? Ada. Jangan terkejut. Ada seluar. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang tidak mendapati ihram boleh memakai seluar. Macam kalau kita dengar, kita pelik lah. Macam mana dia tak ada ke ihram, dia boleh pakai seluar pula? Sebab kita ingat, orang pakai ihram ni pakaian yang paling lekeh. Dia bukan pakaian paling lekeh. Pakaian paling lekeh adalah seluar. Di zaman Rasulullah, pakaian paling lekeh adalah seluar. Sebab seluar ni dipakai di dalam. Macam saya sekarang pakai jubah, dalam jubah ni ada seluar. Saya tak tunjuk seluar saya kepada orang. Tapi kalau orang tu, dia tak mampu sangat nak ada jubah, dia boleh pakai seluar sajalah. Jadi kita sekarang ni semua pakai yang lekeh lah. Zaman sekarang ni kira lekeh lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang masyarakat Arab tu, dia tak nak tunjuk bentuk kaki dia. Sebab tu dia pakai kain. Samalah orang Melayu dulu pun pakai apa? Pakai samping. Dia tutup bentuk peha dia. Zaman sekarang kita nak slim fit kan? Tak slim fit tak ada. Nak slim fit. Zaman dulu tak nak tunjuk bentuk kaki dia. Jadi dia pakai kain samping. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Mekah, pakaian dia adalah itu. Hullah, iaitu ada kain atas dan kain bawah, dan dalam dia ada seluar dan juga baju. Baju tu baju yang belah tengah ni. Baju yang belah tengah. Sebab apa belah tengah? Sebab yang tu lebih senang buat. Dari segi jahitan senang buat. Baju yang tengahnya terbelah lah. Nak buat baju yang ada collar, nak kena sarung ni, ataupun orang sebut serelum kan, nak kena serelum ni, lebih susah nak jahit daripada baju yang belah tengah kan senang nak jahit. Ambil kain, potong, buat tengah kan, buah butang. Lagi senang nak buat macam tu. Jadi yang tengah ni dia panggil jaib. Tu kalau belajar bahasa Arab ni dia akan beza bahasa Arab moden dengan bahasa Arab klasik. Yang tengah ni dia panggil jaib. Jaib.
Kalau zaman sekarang, kalau saya tanya kepada siapa yang pandai bahasa Arab sini. Abu Talha boleh bahasa Arab? Tak boleh? La adri. La adri ni soal ni. Jaib orang Arab, kalau kita belajar bahasa Arab sekarang sebut jaib maksud apa? Poket. Kalau Arab bahasa moden, bila sebut jaib dia faham ni. Ni jaib. Kata ni letak dalam jaib, letak dalam poket. Tapi bahasa Arab dulu, jaib ni. Belahan tengah ni, dia panggil jaib. Belahan tengkok ni dia panggil jaib. Dalam Al-Quran Allah SWT suruh wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Orang perempuan tu hendaklah memukul jaib-jaib mereka dengan tudung-tudung kepala mereka. Apa maksud memukul jaib mereka ni dengan tudung-tudung kepala? Maksudnya dia belah tengah ni terbelah. Kalau tak ada kain tutup memang nampaklah. Bukan macam sekarang. Butang selang, 2 jari, selang 3 jari, 1 butang. Zaman dulu dia boleh jadi 1 tali je kat atas. Bawah ni terbelah macam tu lah. Kalau tak ada kain, kalau tak ada kain yang tutup memang nampaklah terbelah tengah ni. Jadi Allah SWT suruh wal yadribna bi khumurihinna ala juyub. Juyub tu maksudnya belahan. Bukan dada, dada bahasa Arab sadrun. Bukan. Kalau dalam terjemahan Quran, itu kelemahan belajar Quran melalui terjemahan. Belajar terjemahan dia baca hendaklah melabuhkan tudung-tudung mereka ke dada-dada mereka. Dia bukan labuhkan ke dada, dia bukan tak sebut dada. Dia sebut jaib. Jaib ni belah ni. Jadi itulah pakaian orang Mekah. Pakaian Rasulullah macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka, dalam Zadul Ma'ad sebut Rasulullah suka kain apa? Material kain apa? Dia tak sebut Rasulullah suka pakaian jenis apa? Sebab Rasulullah memang pakai pakaian Mekah. Standard orang Mekah pakai macam mana? Dia ada baju kat dalam, dia ada seluar dan dia akan ada selimut lah, macam selimut kat luar ni yang dipanggil apa tadi dipanggil? Ridak. Ridak. Ridak dekat luar. Dengan izar tu kain pelikat lah, macam kain pelikat kat bawah. Okay, jadi Rasulullah pakai kain kat atas, dalam tu ada baju dan seluar. Itu pakaian orang Mekah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka adalah material. Material Rasulullah suka dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim kata material yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pakai adalah cotton. Persoalan dia sebab apa cotton? Jawapan dia sebab cotton lah yang paling mudah untuk ditemui pada zaman tu dan sesuai dengan cuaca. Cotton adalah yang paling sesuai dan juga yang paling mudah ditemui. Ada. Saya ada jubah cotton. Cerita pula dah. Bukan. Dia memang namanya kain cotton lah. Kain t-shirt tu campur. Dia kan ada tulis berapa peratus kan. Jadi macam tu. Yang Rasulullah suka adalah kain cotton. Okay. Kalau kita pergi ke kedai sekarang, macam saya buat jubah cotton, bukan cerita nak riak, tapi nak cerita lah. Bila saya pergi kedai, saya pilih kain nak buat jubah. Dulu suka tempah, sekarang ni beli siap lah. Dulu suka tempah. Pergi kat kedai kain, cakap kat dia nak kain cotton ni rupanya tak murah. Dia mahal juga. Okey, jadi kita timbul persoalan, adakah kita memilih kain yang mahal ataupun yang murah? Maksudnya sunnahnya macam mana? Sunnahnya pilih kain yang mahal ke yang murah? Jawapan dia tadilah. Yang senang didapati dan yang sesuai dengan cuaca. Bukan dia murah ke mahal. Bukan sebab dia murah ke mahal Rasulullah pilih. Orang yang sengaja memilih kain berdasarkan kemurahan kain tu, contohnya macam orang yang memakai kain bulu pada zaman Rasulullah ni. Dia pilih kain bulu sebab kain bulu ni adalah kain yang paling murah. Kain bulu ni kain murah. Dulu. Sekarang kain bulu mahal. Tu kata terbalik. Terbalik. Macam kita pakai seluar sekarang ni kira orang berada. Zaman dulu pakai seluar je. Tak ada kain ke? Dia kesian kan? Kesian pula tak ada kain. Pakai seluar je kan. Jadi kain bulu ni zaman dulu murah lah sebab haiwan selepas dah disembelih, bulu-bulu dia tu dia buat apa kan? Jadi ada orang-orang yang tak mampu ni dia ambil dah buat baju. Jadi terkenal lah golongan-golongan yang zuhud ni dengan gelaran apa? Sufi. Apa maksud sufi? Golongan yang memakai kain bulu. Suf ni maksudnya bulu. Suf maksudnya bulu, sufi maksudnya golongan yang memakai kain bulu. Itu salah satu daripada maksud dia lah. Dia bukan daripada perkataan tasawuf. Bukan, dia daripada perkataan suf. Suf ni kain bulu. Tapi Rasulullah tak pakai kain bulu macam tu. Dia tak ada sengaja pergi ambil kain bulu pakai. Buat nampak zuhud sikit, tak ada. Rasulullah pakai yang paling mudah didapati dan sesuai dengan cuaca. Kadang-kadang orang bagi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pakai hadiah.
Kain yang dari Yaman, orang Yaman dia suka pakai kain berwarna. Orang Mekah dia satu colour je, tak pandai sangat. Orang Yaman dia pandai campur-campur colour. Satu kain tu ada banyak colour. Dulu kelambu Kaabah dibuat di Yaman. Sebab Yaman ni bukan Hadramaut tau. Yaman ni Sana. Memang tempat mengeluarkan kain. Macam kalau kita zaman sekarang ni mana? Yang tempat mengeluarkan kain? Kashmir ke mana kan? Tempat keluarkan kain. Mana kain? Malaysia. Tapi tempat terkenal lah mengeluarkan kain adalah Yaman dulu. Zaman Rasulullah SAW yang terkenal adalah Yaman. Yaman lah. Yaman ni maksud dia Yaman utara. Yaman selatan ni Hadramaut tu semua Yaman selatan. Yaman utara ni yang bergolak ni. Okey. Jadi orang Yaman dia suka pakai kain berwarna. Kain berwarna. Masalah pada warna ni Rasulullah tegur juga. Rasulullah kata jangan pakai warna yang pelik-pelik sangat. Contohnya warna merah, warna oranye. Dia ada yang kata merah dan oranye tu sebenarnya sama. Dah zaman dulu merah dengan oranye ni sama. Zaman sekarang ni kalau tanya perempuan dia semua ada. Merah tak tahu merah sangat, tak berapa merah sangat kan. Tapi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merah dan oranye tu lebih kurang. Dan kuning pun lebih kurang dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa hadis. Ya Rasulullah larang pakaian yang warna dia pelik, bukannya sebab warna tu. Sebab ada orang dia marah, dia kata kenapa pakai baju merah? Bukankah ada hadis melarang memakai pakaian merah? Jawapan dia sebab merah tu pelik zaman dulu, bukannya sebab warna tu. Tu yang disahihkan oleh Imam Syaukani, dia kata sebab warna tu pelik, bukannya sebab warna. Ataupun kuning. Jadi kuning tu macam mana dapat warna kuning tu, dia celup dengan za'faran. Za'faran tahu za'faran? Saffron. Saffron. Kalau kita faham macam celup kunyit lah, bagi colour kuning. Kalau tak warna putih, celup kunyit sikit bagi kuning. Zaman dulu dia celup dengan za'faran. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suka pakai pakaian hadiah sebab pakaian hadiah ni biasanya cantik-cantik. Hadiah. Ada hadiah daripada Rom pun ada. Ada hadiah daripada Parsi pun ada. Maksudnya kain Rom, kain Parsi. Taklah kata macam ni pakaian daripada musuh Islam ni. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kita kena pakai tradisi kita. Sebab ada orang dia memperjuangkan pakaian tradisi. Kata sunnah Rasulullah pakaian tradisi. Orang Melayu pakai baju Melayu, tak pakai jubah. Orang Arab pakai jubah. Orang Melayu kena pakai baju Melayu. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, Rasulullah dia suka pakai pakaian hadiah ni sebab cantik. Sebab cantik pakaian-pakaian hadiah ni. Hadiah daripada Rom Parsi tu dijadikan sebagai kain lah. Kain tu dijadikan sebagai ridak dia di belah atas tu. Contohnya macam salah satu kain daripada Yaman tu, dia ada garisan-garisan. Kain tu ada garisan-garisan. Rasulullah suka pakai. Dia ada garis-garis. Itulah dia. Dan dalam Sahih Muslim pun ada, Rasulullah suka kain yang ada bunga-bunga. Kain tu ada bunga-bunga. Kita tak sukalah lelaki kan. Kalau Rasulullah suka kain yang ada bunga-bunga. Maksudnya Rasulullah suka pakaian cantik juga. Okey. Dah habis cerita secara ringkas tentang pakaian ni. Apa sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian? Jawapannya sebenarnya pakaian Rasulullah ni mengikut kaum dia je. Dia ikut je kaum dia. Kaum dia pakai yang tu, itulah dia pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ikut yang paling mudah yang didapati. Dia tak sengaja menyusahkan diri semata-mata untuk pakaian. Macam kalau kita sekarang, kita kata, nak ikut sunnah ni kena susah sikit lah. Order, tempah, nak bagi sama dengan Rasulullah kan. Bagi sama kan. Gitu. Jadi menyusah pula dah. Menyusah pula, padahal Rasulullah tak suruh pun. Tak suruh pun kita berjusah payah dalam bab pakaian ni. Kalau kopiah tu kena cari, kopiah macam kopiah Rasulullah. Dia pun dapatlah mana-mana riwayat pun tak tahu. Riwayat tentang kopiah Rasulullah tu tajam, kita pun tak, betul ke riwayat Rasulullah? Dalam riwayat ada sebut kopiah Rasulullah tu tak tajam pun ada. Yang dia kata Rasulullah tu kena tajam pula kan. Jadi macam-macam lah kan. Tapi menyusahkan diri itu tak ada dalam hadis lah. Apa yang diberi Rasulullah pakai. Apa yang tak boleh dipakai, contohnya macam kain sutera tak boleh pakai, Rasulullah tak pakai lah. Sutera dia juga pernah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak pakai. Dia tak pakai. Tapi apa? Boleh tak buat alas? Sutera boleh buat alas? Jawapan dia tak boleh juga. Untuk lelaki tak boleh buat alas juga. Buat alas duduk lah. Kalau kita nak duduk, tak boleh juga. Tapi kalau nak buat langsir ke apa, boleh lah. Buat langsir boleh lah. Untuk lelaki tak boleh alas. Jangan jadikan dia sejadah. Kalau kita buat sejadah. Sejadah baldu kan? Tak ada. Tak, memang semua sutera. Cuma masalahnya kita ingat, kalau mahal je tak boleh. Sebenarnya semua sutera lah. Asalkan dia sutera betul, dia tak boleh lah. Kita ingatkan kalau mahal je tak boleh. Tak, semua sutera. Bukan kira mahal ke murah. Sebab sutera ni pakaian khusus untuk syurga. Kalau lelaki ni pakaian khusus untuk syurga.
Dia memang setengah orang dia ingatkan ikut harga. Sutera Cina ni murah je. Kita pun ingat palsu kot. Sebenarnya betul sutera betul tu. Kita ingatkan palsu. Okey. Itu yang kedua lah tentang pakaian. Jadi pakaian Rasulullah ni sebenarnya yang paling mudah dan yang paling sesuai dengan dia punya cuaca dia. Okey. Yang ketiga, yang terakhirlah harta Rasulullah. Harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan, dah dengar tadi tentang makanan Rasulullah, dah dengar tentang pakaian Rasulullah. Jadi soalan, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang miskin? Ni soalan ni. Bagus Abu Talha. Laju kan? Ramai orang ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang miskin. Berdasarkan dengan hadis juga, dengan dalil. Ada dalil yang mengatakan Rasulullah orang miskin. Ada dalil yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang miskin. Antaranya adalah pada satu hari Umar masuk ke dalam rumah Rasulullah, pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidur berlapikkan dengan tika. Tika anyaman tika. Macam kalau kita ni ambil pelepah kelapa tu, anyam-anyam jadi tika. Rasulullah tidur lapik dengan tu. Bila datang, Rasulullah bangun nampak kesan anyaman tu pada pipi dia. Lepas tu Abu Bakar kata, wahai Rasulullah. Bukan Abu Bakar, Umar, silap saya. Umar, Rasulullah kata, wahai Rasulullah, raja-raja Rom tidur di atas tilam yang empuk, kain-kain yang empuk. Raja-raja Parsi pun tidur di atas tilam-tilam kain-kain yang empuk. Sedangkan kita ni golongan yang benar. Ahlul batil dapat tidur dengan tidur yang empuk. Kita pula, kita ni ahli hak ni, tidur di atas tika-tika yang macam ni je kan. Sampai berbekas muka kan, berbirat muka. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afika syakkun ya Umar. Adakah awak ragu-ragu tentang agama kita, wahai Umar? Tidakkah engkau redha bagi mereka itu di dunia sahaja, sedangkan bagi kita itu di akhirat? Tidakkah engkau redha bagi mereka itu di dunia, sedangkan bagi kita di akhirat? Kena cek balik tilam kita kan. Sudahlah, kita balik-balik. Tilam yang jenis berbayar bulanan ni, bukan jenis bayar sekali habis. Bayar bulan-bulan. Bukan penapis air je bayar bulan-bulan. Tilam tu pun bayar bulan-bulan. Pandai dia. Datang-datang, konon-konon nak bagi servis kan. Rupanya tengok tilam itu. Saya tengok abang pakai tilam biasa je. Abang nak tak? Bayar tilam 60 je sebulan. Okey. Jadi, itu antara hujah yang kata Rasulullah ni miskin. Ada lagi hujah lain. Hujah tadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dia tak ada makanan. Abu Bakar keluar dari rumah dia tak ada makanan. Umar keluar dari rumah dia tak ada makanan. Pergi ke rumah sahabat Ansar tu, baru pergi makan. Tu pun antara dalil dia yang kata Rasulullah miskin. Ada lagi hadis lain yang kata, ya Allah, hidupkanlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskina, dan bangkitkanlah aku fi zumratil masakin. Bangkitkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin. Ini antara hujah-hujah ataupun dalil-dalil yang katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang miskin. Jadi ada hujah lah, ada dalil lah orang yang kata Rasulullah ni miskin. Tapi persoalan dia, betul ke tak betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni miskin? Kita tengok sumber dulu, sumber harta Rasulullah. Apakah sumber harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ni kerja ke tak kerja? Sebelum Islam dia kerja ke tak? Sebelum dia menjadi Nabi, dia kerja ke tak kerja? Kerja. Masa dia kecil, dia menjaga kambing. Orang kata ni kerja orang miskin juga ni. Itu pun antara hujah juga bagi orang yang kata Rasulullah miskin, dia kata Rasulullah jaga kambing. Imam Malik pun pernah macam nak dihina lah. Imam Malik ni pernah dihina oleh seorang zaman dia. Imam Malik jawab, dia kata, engkau nak hina aku apa? Rasulullah pun pernah mengembala kambing. Cuma dia jawab macam tu, bukan dia kata Rasulullah miskin ke apa. Cuma Imam Malik pernah jawab macam tu lah. Dia kata, kau nak hina aku dengan pekerjaan aku, sedangkan Rasulullah pernah mengembala kambing. Okey. Selepas dah mengembala kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berniaga. Berniaga harta orang, maksudnya jadi tukang jual, tukang niaga, dan juga berniaga harta sendiri pun ada, berniaga. Jadi sumber harta Rasulullah sebelum menjadi Nabi ada, iaitu pekerjaan dia ada. Kalau kita kata harta tu makan habis dah ke? Dah habis dah ke? Dah simpan dah habis? Dah kira habis dah masa sebelum jadi Nabi, dah habis dah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi umur 40. Sebelum 40 tu dah kahwin, dah ada anak. Dah ada anak-anak pun dah kahwin. Anak-anak pun dah berkahwin. Anak-anak semua dah berkahwin. Anak yang perempuan dah berkahwin. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin pun bayar mahar. Maksudnya ada je harta sebelum Islam.
Tapi tak ada riwayat yang jelas macam mana. Ada riwayat lah, ada riwayat tapi tak jelas. Ada riwayat yang tak boleh nak dipastikan kesahihan dia. Kata Rasulullah waktu kahwin dengan Khadijah tu, dia bayar mahar dia berapa puluh ekor unta. Jadi adalah mahar, ada mas kahwin, bukannya kahwin free. Bukan kahwin free. Sebab selalu orang buat cerita Rasulullah ni dipinang oleh Khadijah kan. Dah bunyi macam tu, dengar macam Rasulullah kahwin free kan. Tak betul, ada riwayat yang kata Rasulullah bayar mahar berapa puluh ekor unta juga, banyaklah dia bayar. Dan tak pelik pun, perkahwinan Rasulullah tu tak pelik. Maksudnya orang zaman dulu tak kata macam, Muhammad ni dah lah kahwin free dulu. Tak ada orang bangkitkan isu tu. Maksudnya Rasulullah kahwin seperti biasa. Masyarakat Arab kahwin dia ada bayar mahar. Jadi tak ada orang pernah bangkitkan isu ni daripada musuh Nabi pun. Maksudnya tak pernah dengar dalam sirah kan, ada sahabat, ada orang kafir Quraisy ke apa, tegur Nabi ataupun tuduh Nabi kata kahwin free. Tak ada kan? Menunjukkan kata tak ada, tak betul. Okey. Selepas Islam barulah ada sikit riwayat yang paling tepat ataupun yang paling jelas tentang sumber harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada khumus. Sampai sekarang Syiah berpegang dengan khumus ni. Khumus ni apa khumus? 1/5. 1/5 daripada fai. Fai ni apa fai? Fai apa fai? Kena belajar fiqh lah. Fai ni kalau orang Islam pergi untuk membuka satu-satu tempat yang baru, penduduk tempat tu menyerah. Dia tak perang apa-apa. Penduduk tempat tu menyerah. Dia tak berperang apa-apa. Jadi harta yang dapat daripada tempat tu dinamakan fai. Harta yang dapat daripada tempat tu dinamakan fai. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut ma'afa Allah. Itu dalam bahasa Arab dia ma'afa'a. Afa'a tu dia punya fa'il, tapi dia punya harta tu nama dia fai. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Juzuk yang ke-10 ayat 1. Ayat 1 juzuk 10. Bukan ayat 1 surah tu. Kalau buka muka surat juzuk 10 tu ayat atas sekali. Ketahuilah apa yang kamu dapat daripada ghanimah, harta rampasan perang, maka bagi Allah dan Rasulnya lah 1/5. Dalam bahasa Arab sebut khumus, 1/5. 1/5 ni apa? 1/5. Bukan? 5 bahagi 1 tu bahagi 5 kan? Daripada 1 tu bahagi 5. 1 bahagian tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya. Katakan peperangan Badar. Perang Badar, orang Islam lebih kurang ada 300 orang. Campur dengan Rasulullah, kita kata lebih kurang ada 300 orang lah. Katakanlah dapat harta rampasan perang dapat RM300. Ni contoh je lah, ringgit lah. Saya pakai ringgit lah. Ataupun kita sebut bunyi Arab sikit kan orang ingat betul lah. RM300 lah contoh. Dapat RM300. Jadi RM300 tu bahagi 5 dulu. Lepas dah bagi 5 jadi berapa? RM300. RM300 bagi 5 apa? Matematik lemah. 300 bagi 5. Berapa jawapan dia? Saya pun kena bilang kan. Bagi contoh susah boleh. Kalau 500 bagi 5 senang kan? Bagi contoh senang lah. 500 bagi 5. 500 bagi 5. 100 kan? Okay, 100 tu Rasulullah seorang je punya. Baki lagi 400 tu bahagikan 300 orang. Tentera-tentera semua tu ada 300 orang kan? 400 tu bahagi semua. Sedangkan 100 tu untuk seorang. Jadi saya nak bagi contoh ni supaya nampak banyaknya harta rampasan perang yang adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ni Syiah berpegang, dia kata Ahlul Bait kena bayar 1/5 kepada dia. Yang kata Ahlul Bait tu dia lah. Dia tu Ahlul Bait. Syiah semua Ahlul Bait. Jadi kita bayar kepada Syiah 1/5 kan. Persoalan dia, kalau kata Rasulullah ada sumber yang macam ni, yang paling sahih ni lah, dalam Quran ada 1/5 ni untuk Rasulullah. Kalau fai tadi, tadi 1/5 ni rampasan perang. Kalau fai tadi, semua untuk Rasulullah. Kalau kata pergi ke tempat tu, perang tak jadi, ataupun orang tu menyerah, semua untuk Rasulullah. Okay. Kalau katakan ada 1/5 yang banyak ni, mana pergi tu? Mana kenapa sampai makan tak cukup tadi kan? Jawapan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan untuk diri sendiri. Biasanya dapat je dekat tempat perang tu, dekat situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahagi-bahagikan kepada orang-orang yang tak ikut perang. Biasanya lah, orang yang tak ikut perang ni, orang miskin, orang yang tak ada senjata, dia tak ikut perang. Orang-orang sakit, orang-orang cacat tak ikut perang. Orang perempuan, orang tua-tua tak ikut perang. Jadi Rasulullah akan bahagikan harta dia tu kepada orang-orang macam ni. Rasulullah akan bahagikan terus.
Sampai ada satu kisah tu, tengah-tengah dibahagikan dekat situ, dekat tapak peperangan tu, dibahagikan dekat situ. Ada seorang tu dia tak Islam pun. Dia datang, dia datang-datang, dia tengok ni buat apa sini kan. Dia bukan orang Islam, orang kawasan situ, orang tempatan, orang kampung situ. Dia tengok-tengok, oh banyak ah. Banyak macam berang. Dia terus, kenapa tengok banyak, nampak banyak ah. Dia ambil lah. Macam tu je Rasulullah bagi kepada dia. Dan dia pun masuk Islam. Tu cerita dia lah. Dia masuk Islam dan dia balik ke kampung dia bagi tahu, cepat sepuluh masuk Islam. Aku datang daripada seorang yang tidak takut miskin. Jadi dia masuk Islam. Tu dia panggil mu'allaf. Mu'allaf ni bukan orang yang baru masuk Islam saja. Dia boleh jadi orang yang hampir masuk Islam pun dipanggil mu'allaf juga. Okey. Yang kedua, harta Rasulullah yang berbentuk haiwan. Haiwan. Tadi harta Rasulullah dalam berbentuk duit ke benda ni kan? Harta yang berbentuk haiwan. Dalam bentuk pakaian pun ada. Kadang-kadang dalam rampasan perang tu ada pakaian. Rasulullah bagi semua-semua kat orang. Ada kisah yang tengah-tengah bahagikan tu ada orang Arab Badui. Arab Badui ni dia tak pandai sangat. Dia tak pandai muamalat dengan manusia. Dia biasa duduk dengan unta, biasa duduk dengan haiwan. Jadi dia ni kasar sikit orang Arab Badui. Tengah-tengah bahagikan tu dia duduk tarik kan. Sampai tertarik selendang kain yang Rasulullah sedang pakai tu. Dia tarik sampai terjerut kepala kan. Lepas tu, kain aku. Ada hadis tu. Hadisnya kain aku. Kalau orang tak faham, apa hal pula dah hadis ni, kain aku. Maksudnya Rasulullah tengah pakai tu, dia tengah ambil yang dibahagi-bahagikan tu, sampai tertarik yang Rasulullah sedang pakai, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Haiwan Rasulullah, adakah Rasulullah ni tak ada haiwan? Jawapan dia ada. Ketika tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah meninggal umur 63. Tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada haji tu, raya haji pada tahun tu, masa korban. Biasanya Rasulullah dia akan sembelih kambing seekor di depan musalla'in, di depan padang. Di tengah-tengah padang tu dia akan sembelih seekor. Selepas daripada sembelih yang seekor tu, dia akan sembelih banyak ekor lagi. Tapi setiap tahun tak pernah miss lah. Bila kali hari raya haji je, selepas habis khutbah raya haji kan, khutbah hari raya kan selepas solat. Kalau kita datang-datang tu tengah khutbah, jangan tenang macam, baru khutbah je. Sebenarnya dah habis dah. Solat dah habis dah. Solat dah habis. Jadi, lepas solat tu Rasulullah akan khutbah. Lepas khutbah, memang ada kambing di situ, tertambat di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus sembelih di situ juga. Sebab tu sunnah dia kita raya di padang. Kalau buat raya di masjid, tak boleh buat macam tu. Satu, ada kambing dalam masjid. Yang kedua, kalau sembelih dalam masjid, habislah darah-darah dia kan. Ini Rasulullah sembelih di padang. Jadi Rasulullah sembelih di tanah lapang. Memang sembelih di depan orang ramai supaya apa? Supaya orang lain ikut. Menjadi sunnah, menjadi qudwah. Kalau tak orang tengok macam, khatib ni sembang kemas kan. Tengok sikit dia buat tak kan. Khatib tu sembang, kita hendaklah bersedekah. Kita hendaklah kan. Nak tengok juga dia buat tak buat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas habis khutbah tu terus akan sembelih kambing seekor di situ. Dalam hadis tahun yang terakhir hayat Rasulullah ketika umur 63 tu, ketika hari raya haji tu Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. 63 dengan tangannya sendiri. 63 ekor dengan tangannya sendiri. Bakinya diberikan kepada Ali bin Abi Talib. Sebab Ali ni keluarga Nabi lah. Ali ni kira keluarga lah kan, menantu. Minta Ali tolong ganti. Tapi 100 ekor. Kalau kita bayangkan sekarang kan, kalau seekor lembu pun, seekor lembu katalah, ambil yang murah lah, ambil yang 5,000. Musim tak haji dia 5,000. Musim haji kan baru dia jadi 8,000. Musim tak haji dia 5,000, 6,000 je. Musim haji kan dia 8,000 kan. 8,000 lah. Kalau musim tak haji kita ambil 5,000 lah. 5,000 seekor kan. Kalau 100 ekor apa? 500,000. Untuk buat apa? Untuk sembelih korban sahaja. Maksudnya nak bagi. Korban ni sunat dia bagi ke orang. Bagi ke orang. Mazhab Syafi'i kita kata sunnah makan sikit kan. Tapi kebanyakannya bagi ke orang. Bayangkan kalau kita 500,000 tu buat beli rumah kan. Down payment pun nak dapat hutang. Ini 500,000 tu untuk bagi je kat orang. Maksudnya Rasulullah ni ada harta ke tak ada? Ada harta. Tapi mana harta tu? Mana harta tu? Jawapan dia tidak digunakan untuk diri dia. Tak guna untuk diri dia. Semua dia bagi kepada orang lain. Lepas tu, itu baru cerita yang disembelih untuk korban. Yang menjadi tunggangan. Yang menjadi tunggangan. Kalau kita baca Zadul Ma'ad tu ada satu bab nama dia
pada tunggangan Nabi. Ibnul Qayyim dia letak tajuk dia fasal tunggangan Nabi. Haiwan-haiwan tunggangan Nabi, dia kata ada, kalau kuda saja ada 7 ekor. Kuda untuk tunggangan. Kita boleh bayanglah kuda ni dia punya kos dia macam jaga kereta juga. Kita ingat macam, oh, bela kuda lah, tak payah isi minyak. Dia ingat apa? Kuda tu jalan kosong macam tu je. Dia kena makan dan dia kena bela lah, kena jaga. Jadi Rasulullah ada 7 ekor kuda. Itu dalam Zadul Ma'ad. Daripada unta tunggangan. Unta tunggangan pun ada. Rasulullah ada berapa ekor unta tunggangan? Yang terkenal yang dia bawa masa hijrah tu. Nama kuda yang bawa masa hijrah tu apa? Hijrah kan? Cerita Rasulullah hijrah kan? Unta dia tu, dia orang semua berebut nak tarik unta Rasulullah waktu hijrah tu kan. Lepas tu Rasulullah kata, biarkan dia. Unta ni telah diberi wahyu. Tu unta tu berhenti kat rumah. Rumah siapa? Rumah siapa? Tak tahu cerita hijrah sia-sia kita dengar mak hijrah setiap tahun. Sambut bukan main. Tak apalah. Nama dia apa? Ada orang sebut dah. Qaswa nama dia. Qaswa. Ada nama Rasulullah suka memberi nama kepada haiwan dia. Dia suka bagi nama. Dan keldai pun ada. Hadis yang terkenal, kita lepas solat ada zikir tak? Ke tak berzikir semua? Tak ikut sunnah ni. Ada zikir ni, beli ni. Beli dengan siapa? Beli dengan hadiah kemat ke apa ni? Salah satu daripada hadis yang terkenal, kata selepas daripada kita, jangan lupa untuk membaca selepas daripada setiap solat, apa dia? Allahumma, apa dia? Kita ingat aja. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis tu siapa yang riwayat? Sahabat dia siapa? Muaz. Muaz bin Jabal. Betul ya? Soalan saya bukan nama dia. Hadis tu disebutkan oleh Nabi di atas keldai Dan keldai tu ada nama. Dalam hadis tu sebut. Kita ambil bahagian doa je kan. Keldai tu ada nama. Nama dia Ufair. Jadi nak cerita Rasulullah ni ada kuda, ada unta dan juga ada keldai. Dan semuanya ada nama. Maksudnya memang semua ni haiwan peliharaan yang ada nama lah. Macam kita ni bela haiwan yang ada nama lah. Kalau kita bela haiwan untuk sembelih tak bagi nama. Jenuh lah kan. Macam bela kambing 100 ekor, 100 nama kan. Jenuh lah. Ini haiwan peliharaan untuk dibela ni, untuk diguna, memang ada nama. Jadi ada harta. Rasulullah SAW ni dia bukan tak ada harta. Cuma dia tidak hidup menggunakan harta dia. Tu dia. Rasulullah SAW tidak hidup menggunakan harta dia. Jadi penutup dia saya nak bagi, dah pukul 9.10 ni. Sunnah Rasulullah SAW dalam urusan dunia, bukan tidak memiliki harta. Bukan tidak memiliki harta. Tapi lebih gemar menggunakan apa harta dia itu untuk bekalan akhirat dia. Sebab hidup kita yang sebenar ni bukan dekat dunia. Hidup kita yang sebenar ni bukan dekat dunia. Kita beli kereta mahal-mahal sekalipun, kereta tu tetap akan ditinggalkan. Walaupun dia tak rosak. Berapa banyak kereta Mercedes dekat atas. Mercedes yang mata petak ni kan. Berapa banyak Mercedes dekat atas jalan raya sekarang kan. Dia tak rosak lagi. Tapi pemilik dia tetap nak tukar baru juga. Sebab mana orang pakai dah Mercedes lama ni. Macam tu lah. Walaupun tak rosak, dia tetap akan ditinggalkan selepas kita meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW sunnahnya memilih untuk tidak menggunakan harta-harta ni untuk urusan dia. Dia memilih untuk menjadikan semua ni sebagai bekalan akhirat kita. Jadi akhirat tu yang sebenar. Akhirat tu tempat sebenar kita. Nak naik kuda ke, nak naik Ferrari ke apa, kat akhirat nanti yang betulnya. Dekat dunia ni cukuplah sekadar yang boleh menegakkan tulang belakang kita. Alhamdulillah. Jadi ya Allah. Ada je orang bagi hujah, dia kata Rasulullah naik kuda mahal kan. Kuda Arab. Kalau zaman sekarang memang kuda bakar Arab ni mahal. Kata ada orang kata Rasulullah naik kuda mahal, jadi dia kena naik kereta yang mahal jugalah. Sebab nak samakan taraf tu. Sebab tu saya kata tadi, bila saya beli jubah, tengok kain cotton, kain cotton taklah murah. Mahal sikit daripada kain biasa ni. Kain biasa ni murah je. Jangan jubah biasa ni, Haramain ke mana-mana ni, Vietnam je kan. Tengok-tengok, walah, RM50 dapat kan. Kalau yang cotton mahal sikit. Tapi cerita dia, yang sebenarnya bukan Rasulullah pilih berdasarkan harta. Dia pilih berdasarkan harga. Dia pilih berdasarkan yang paling sesuai dan selesa. Sesuai dan kena dengan zaman masa tu. Kena dengan cuaca pada masa tu. Bukan sebab dia paling murah ataupun yang paling mahal. Jadi kalau kita nak ikut sunnah, bukan kita pilih material tu. Macam kita pergi cari makanan yang paling mahal, kita tahu itulah makanan sunnah. Tak.
Tidak ada suruhan untuk kita bersusah-susah mengikut, mencari yang sunnah dalam bab-bab dunia Rasulullah ni sampai takalluf ataupun mengeluarkan belanja. Tak ada suruhan. Sampai ada belanja. Macam ada orang kata, bila musim haji tu dia sampai nak import unta kan. Dia kata nak import unta ni sebab Rasulullah sembelih 100 ekor unta kan. Tidak ada suruhan untuk takalluf macam tu. Tak ada pun. Tak ada suruhan untuk takalluf. Takalluf ni maksudnya kita mengeluarkan harta belanja lah. Susah-susah untuk semata-mata buat benda yang tidak disuruh pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekadar dibuat sahaja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah untuk malam ni. Wallahu alam. Kalau ada soalan saya buka dalam 1 saat. Okey, habis. Habis dah. Allah. Betul lah. Kalau ada soalan ataupun nak tambah ke, boleh tambah kemudian lah. InsyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.